Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang JDT dalam saingan IHTM Piala Malaysia, yang mana semalam KL City berjaya menang 2-0 dan berjaya untuk merangkul kejuaraan. Tahniah diucapkan kepada KL City. Mereka berjaya menang 2-0 hasil jaringan dari Zafri Yahya dan juga Paulo Josu untuk menamatkan kemarau 32 tahun. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan KL City tentang kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan KL City dahulu. Yang pertama adalah tentang defense department pasukan KL City yang diketuai oleh Gian Carlo dan juga Kenny Paras sebagai center back dan Kamal Azizi sebagai right back dan Daniel Ting sebagai left back. Yang mana back 4 pasukan KL City semalam mereka bermain dengan sangat berdisiplin, mereka sangat kompak dan mereka berjaya untuk menutup segala ruang daripada pemain-pemain JDT untuk penetrate atau tembusi pertahanan pasukan KL City. Daripada segi tight marking, mereka berjaya untuk menjaga pemain-pemain JDT dengan sangat baik. Dari segi man marking, kita boleh juga lihat bagaimana KL City berjaya marking pemain-pemain JDT dengan sangat baik. Kita boleh lihat Kenny Parash berjaya untuk menjaga backseam dan membuat backseam berada dalam kedudukan yang isolate ataupun bersendirian daripada untuk menerima umpanan bola. Dan kita boleh lihat bagaimana Kamal Azizi berjaya marking Arif Aiman dengan 2 orang dengan bantuan daripada salah seorang pemain midfield iaitu Akram Mahinan, dan mereka juga berjaya untuk intercept ataupun block percubaan dan juga hantaran-hantaran lintang yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain flank pasukan JDT. Inilah yang saya suka tentang defense department pasukan KL City. Mereka sangat berdisiplin dari segi bertahan, mereka sangat kompak dan mereka sangat cepat untuk react dengan situasi ketika JDT menyerang, dan mereka tidak mudah gelabah ketika diserang oleh pemain-pemain JDT yang cuba untuk melakukan penetration di wide area. Kamal Azizi dan juga Daniel Ting berjaya untuk memainkan peranan yang penting di bahagian pertahanan kiri dan pertahanan kanan. Daniel Ting berjaya kawal S. Kunalan dan juga Safawi Rashid di first half dengan baik, dan Kamal Azizi juga berjaya untuk kawal Arif Aiman dengan baik di bahagian kanan pasukan KL City. Itu yang cemerlang lah boleh saya katakan untuk pertahanan pasukan KL City pada perlawanan semalam. Dan mereka juga paling bagus daripada segi marking, man to man marking dan juga tight marking, marking yang sangat ketat. Mereka berjaya jalankan tugas dengan sangat-sangat cemerlang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang defense department pasukan KL City ni adalah bagaimana mereka komunikasi antara goalkeeper dan juga barisan pertahanan. Kita boleh lihat semalam JDT cuba untuk menghantar bola di belakang pertahanan, dan bagaimana goalkeeper KL City Kevin Mendoza berinteraksi dengan pertahanan center back Gian Carlo dan juga Kenny Parash dengan sangat-sangat baik. Yang mana kita boleh lihat kebanyakan hantaran yang dihantar ke dalam kotak penalti di belakang pertahanan pasukan KL City berjaya dengan mudah untuk Kevin Mendoza untuk keluar bagi menangkap bola tersebut. Bagi saya ini adalah satu komunikasi yang sangat baik antara bahagian pertahanan dan juga bahagian goalkeeper pasukan KL City yang telah menjayakan mereka punya corak ataupun taktikal bertahan pada perlawanan semalam. Sebab apa? Sebab untuk bertahan kita mestilah mempunyai communication yang baik antara goalkeeper dan juga pertahanan. Sekiranya tidak mempunyai komunikasi yang baik, kemungkinan besar boleh membawa padah kepada pasukan. Tetapi KL City berjaya buktikan mereka mampu untuk communicate antara satu sama lain dengan sangat baik dan mereka sangat berdisiplin. Itu yang saya suka yang kedua untuk pasukan KL City. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan KL City adalah di bahagian tengah yang diketuai oleh Akram Mahinan, yang mana Akram Mahinan bermain sebagai defensive midfielder pada perlawanan semalam, berjaya untuk membuat kerja-kerja kotor ataupun berjaya untuk melakukan tugas beliau dengan sangat baik di bahagian defensive midfielder untuk mengacau build up yang cuba dilakukan oleh pemain JDT di bahagian tengah melalui Naksu Insa, Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail. Dan disebabkan Akram berjaya untuk distract ataupun untuk kacau bahagian tengah JDT terpaksa untuk open
gameplay melalui wide area dan juga terpaksa untuk bermain long ball. Tak seperti kebiasaan JDT yang boleh untuk penetrate melalui bahagian tengah. Jadi memang boleh dikatakan tugas defensive midfielder yang dijalankan oleh Akram semalam berjaya untuk membuatkan JDT kehilangan kreativiti di bahagian tengah untuk melakukan penetration di kawasan tengah pasukan KL dan memaksa JDT untuk bermain menggunakan wide area, menggunakan Arif Aiman, S. Kunalan dan juga terpaksa untuk melakukan hantaran-hantaran jauh bagi mencari Bekson dan juga Arif Aiman dengan melakukan hantaran di belakang pertahanan. Itu tugas yang sangat baiklah dilakukan oleh Akram Mahinan di bahagian tengah. Dan seterusnya, apa yang saya suka tentang KLCT pada perlawanan semalam adalah dari segi tactical wise, yang mana kita boleh tengok waktu first half KLCT bermain dengan agak perlahan, iaitu mereka bertahan dan mereka cuba untuk counter. Tetapi di second half mereka mula untuk tingkatkan tempo sedikit dan mereka cuba untuk build up daripada bawah menggunakan hantaran tepat yang dilakukan oleh Kevin Mendoza ke bahagian hadapan. Dan perkara itu berjaya apabila mereka berjaya untuk build up 2 kali daripada bahagian bawah untuk menjaringkan 2 gol, iaitu 2 gol daripada Zafri Yahya dan juga daripada Paulo Josu. Itu yang saya boleh katakan daripada segi tactical wise lah. Dan yang seterusnya yang saya suka tentang KLCT pada perlawanan semalam adalah tentang Ryan Lambert, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat work rate Ryan Lambert dan juga ketenangan Ryan Lambert telah membuatkan bahagian tengah pasukan KLCT ni agak hidup ketika mereka build up dan ketika mereka melakukan counter attack, yang mana mereka ada orang yang boleh hold ball, iaitu orang yang boleh pegang bola dan orang yang berani untuk bawa bola ke hadapan. Dan hasilnya Ryan Lambert berjaya assist dengan buat satu hantaran lintang yang tepat kepada Paulo Josu. Boleh dikatakan Ryan Lambert punya vision dan juga accuracy passing ni memang padu dan disudahkan oleh Paulo Josu yang mempunyai technical ability ataupun skill individu yang sangat baik. Dia menampan menggunakan dada dan melakukan percubaan tepat menggunakan kaki kiri untuk menjaringkan gol kedua. Jadi boleh saya katakan Ryan Lambert dan juga Paulo Josu ni antara player yang mempunyai individu skill yang berjaya untuk membuatkan taktikal pasukan KL ketika menyerang berjaya, manakala Akram lebih untuk membantu bahagian pertahanan. Kiranya memang function semua pemain-pemain KLCT pada perlawanan semalam. Yang seterusnya, apa yang boleh saya cakapkan, apa yang saya suka tentang KLCT adalah bagaimana mereka memanfaatkan kesilapan pemain pertahanan JDT ketika pemain pertahanan JDT loose marking, yang mana kita boleh lihat 2 gol KLCT dijaringkan tu, yang menjaringkan gol melalui Zafri Yahya dan juga Paulo Josu adalah disebabkan pertahanan JDT loose marking, yang mana kita boleh lihat Paulo Josu tidak dijaga dan tidak di-challenge oleh Mauricio, dan Zafri Yahya loose marking tidak dikawal oleh Kobing Ong, menyebabkan pemain-pemain KLCT berjaya untuk memanfaatkan kesilapan-kesilapan tersebut. Dan apa yang paling menarik adalah positioning ketika Zafri Yahya menerima bola dan ketika Paulo Josu menerima bola, mereka tidak dikawal dan mereka berada dalam kedudukan yang selesa untuk menjaringkan gol. Jadi secara overallnya untuk pasukan KLCT, mereka mampu untuk bertahan dengan sangat baik, mereka sangat berdisiplin, mereka sangat bagus, dan tactical wise mereka bertahan dan mereka build up dan juga counter attack, dan mereka mempunyai orang di bahagian midfield iaitu Ryan Lambert, Paulo Josu, Zafri Yahya, J. Partiban, Roman Morales yang boleh pegang bola dan boleh untuk membantu bahagian serangan menjayakan build up tersebut. Itu yang menyebabkan JDT tak boleh nak settle down dengan cepat apabila KLCT tiba-tiba tingkatkan intensity game pada awal second half ataupun pada pertengahan second half pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya KLCT bermain dengan sangat baik. Susah nak jumpa kelemahan mereka semalam. Mereka bertahan baik dan mereka berjaya untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan pasukan yang bertahan dan juga membuat percubaan dengan sedikit sahaja tetapi mampu untuk untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut, maka pasukan tersebutlah yang akan menang pada perlawanan semalam, iaitu KLCT lah. Mereka berjaya memanfaatkan peluang yang ada, mereka berjaya untuk bertahan dengan baik, jadi mereka bawa pulang trofi TM Piala Malaysia. Untuk pasukan KLCT. Kita masuk kepada pasukan JDT. Okey, kita sembang pasal kelemahan pasukan JDT dulu. Kelemahan pasukan Johor Darul Takzim yang pertama
adalah di bahagian serangan dan juga bahagian tengah. Okey, kita cerita tentang bahagian serangan. Bahagian serangan semalam diketuai oleh Baeksun. Seperti mana yang kita tahu, JDT memang mempunyai masalah apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan secara bertahan. Dari awal season lagi, JDT mempunyai masalah yang sama. Sampailah TM Piala Malaysia, masalah itu masih lagi belum diperbaiki. And benda ni sebenarnya dah lama, tetapi masih lagi belum diperbaiki. Apa masalah dia? Adalah apabila Baeksun pada perlawanan semalam, beliau tidak boleh nak link up dengan bahagian tengah dan juga pemain-pemain di bahagian sayap. Apabila Baeksun banyak bersendirian di bahagian hadapan dan kurangnya supply bola ataupun kurangnya mendapatkan bola di bahagian hadapan, jadi menyebabkan Baeksun tak boleh nak buat apa-apa, beliau tak boleh nak melakukan percubaan, beliau tak dapat bola yang banyak, maka peluang untuk beliau menjaringkan gol pun agak tipis. Jadi disebabkan Baeksun tak boleh nak link up dengan bahagian tengah dan juga bahagian flank, maka JDT tak boleh nak melakukan percubaan berbahaya. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua pula untuk pasukan JDT adalah di kawasan flank, yang mana Arif Aiman bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Memang baik daripada segi dribbling, daripada segi confident, keyakinan, daripada segi ball control, daripada segi footwork dan sebagainya. Memang Arif Aiman bermain dengan sangat baik. Tetapi yang menjadi masalahnya, Arif Aiman dikawal ketat ataupun dimarking dengan ketat oleh Kamal Azizi, sehingga beliau belum sempat untuk melakukan crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti. Beliau dah kehilangan bola apabila di-challenge oleh pertahanan seperti Kamal Azizi, ataupun hantaran-hantaran beliau mudah dibaca oleh pertahanan tengah ataupun goalkeeper KL Kevin Ray Mendoza pada perlawanan semalam. Memang boleh dikatakan macam itulah. Begitu juga dengan Eskunalen di bahagian kanan, yang mana Eskunalen juga banyak melakukan cutback ataupun crossing ke dalam kotak penalti, tetapi berjaya di-intercept ataupun di-block oleh pertahanan pasukan KL City yang begitu disiplin dan begitu compact pada perlawanan semalam, menyebabkan JDT tak boleh nak supply bola kepada Baeksun dan tak ada percubaan-percubaan yang berbahaya, melainkan percubaan daripada Baeksun yang terkena palang, Lazmi Faiz daripada luar kotak penalti dan Syafiq Ahmad dengan volleyball. Itu sahaja. Dan yang ketiga, kelemahan JDT pada perlawanan semalam adalah di bahagian tengah, yang mana boleh saya katakan bahagian tengah JDT pada perlawanan semalam, mereka seakan-akan buntu dan lack of creativity ketika menyerang. Sebab apa saya kata begitu? Kita boleh lihat bagaimana Leandro dan juga Afiq Fazlail, yang mana mereka berkali-kali cuba untuk menggerakkan serangan di bahagian tengah, tetapi berjaya dipatahkan oleh Akram. Dan disebabkan itulah Afiq dan juga Leandro terpaksa bermain dengan sedikit wide ataupun sedikit lebar untuk membantu Arif Aiman. Afiq membantu Arif Aiman di kiri dan Leandro membantu Safawi dan juga Eskunalen di bahagian kanan. Dan perkara tersebut telah menyebabkan bahagian tengah JDT agak tidak seimbang lah, dan membuatkan JDT kehilangan kreativiti sedikit bagaimana mereka nak penetrate bahagian pertahanan KL City pada perlawanan semalam. Boleh kata mereka kehilangan seorang playmaker yang boleh bermain untuk melakukan hantaran-hantaran killer passing ke dalam kotak penalti ataupun di belakang pertahanan KL City pada perlawanan semalam. Akan tetapi, apa yang paling menghairankan adalah JDT tak cuba untuk high pressing ataupun tak cuba untuk all out attack bagi menyerang pemain pertahanan KL City. Itu yang saya pelik. Boleh dikatakan JDT tidak bermain pada tahap mereka yang sebenar sebelum ini. Itu yang menjadi tanda tanya. Dan yang terakhir, kelemahan pasukan JDT adalah di bahagian pertahanan, yang mana kita tahu pertahanan JDT adalah pertahanan yang paling compact di dalam pasukan Liga Malaysia. Tetapi pada perlawanan semalam mereka membuat kesilapan mudah, iaitu mereka banyak loose marking, yang mana dari segi man marking ataupun dari segi man marking, daripada segi penjagaan pemain pihak lawan, pemain-pemain JDT terlalu cuai dan terlalu lepas dan membiarkan pemain-pemain KL City yang berada di wide area berada di wide area untuk control ball dengan sangat baik. Contohnya saya bagi gol pertama KL City, tak ada siapa jaga Zafri Yahya. Gol kedua KL City, tak ada siapa jaga Paulo Josu, sedangkan Mauricio berada berhampiran. Dan yang paling penting, pertahanan pasukan KL City, pertahanan pasukan JDT semalam tidak terlalu agresif, yang mana mereka tidak cepat untuk melakukan challenge ataupun untuk melakukan terjahan-terjahan untuk ambil balik bola yang berada di kaki pasukan KL ketika pasukan KL menyerang. Dan benda tersebut telah menyebabkan mereka terlepas 2 gol pada perlawanan semalam. Dan itu yang boleh saya katakan, secara overallnya JDT memang bermain agak tidak begitu baik. Mereka tidak pressing,
mereka terlalu membiarkan pemain KL City kawal bola di bahagian hadapan, mereka tidak marking, mereka lack of creativity. Bahagian tengah terpaksa bermain dengan wide area, Arif Aiman tak boleh nak crossing, backseat dan juga midfield dan juga bahagian sayap tak boleh nak link up dengan baik, dan perkara tersebut membuatkan JDT tak ada percubaan-percubaan yang boleh membuahkan hasil apabila bertemu dengan defense yang agak solid dan goalkeeper yang mantap seperti Kevin Ray Mendoza. Okey, untuk apa yang boleh saya puji tentang JDT lah. Apa yang boleh saya puji tentang JDT adalah satu, Arif Aiman. Beliau bermain dengan sangat baik, cumanya beliau tak ada support dan juga tak boleh nak crossing dengan cepat ke dalam kotak penalti. Yang kedua adalah Naksu Insah. Naksu Insah still jadi mastermind untuk pasukan JDT dan beliau bermain dengan sangat baik. Cumanya untuk playmaker ataupun attacking midfielder pasukan JDT sahaja agak kurang untuk melakukan killer passing di bahagian tengah. Tetapi Naksu Insah bermain dengan baiklah di bahagian tengah pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya kedua-dua pasukan ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Daripada segi tactical wise, memang Boyan Hodak berjaya untuk kalahkan taktikal Benjamin Mora, dan Benjamin Mora gagal untuk absorb ataupun menyerap taktikal tersebut untuk counter balik, dan KL berjaya menang. Tahniah untuk KL sekali lagi sebab berjaya menjadi juara TM Piala Malaysia tahun ini. Tahniah buat fans KL, tepuk tangan sikit. Okey, dan apa pengajaran yang kita boleh belajar di sini? Ada pasukan yang boleh kalahkan JDT tetapi perlu menggunakan cara yang betul. Tak semestinya JDT akan terus menang, cuma kena cari cara yang betul untuk kalahkan JDT. Dan KL berjaya buktikan, Terengganu berjaya buktikan, dan juga PJ City dah berjaya buktikan. Pasukan-pasukan lain kita tunggu dan lihat adakah mereka mampu ataupun tidak kan. Kenapa KL boleh, Terengganu boleh, PJ City boleh, kenapa pasukan lain tak boleh? Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.